Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Bu Ishtang Wahanafi dalam Berita Pagi. Al Jazeera perlu memohon maaf kepada rakyat negara ini terhadap laporan yang tidak wajar, berniat tidak baik, mengelirukan dan membuta tuli. Itu tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan pembohongan saluran berita Al Jazeera. Laporan berita yang dikeluarkan Al Jazeera bercanggah dengan keadaan sebenar pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Selangor Mansion. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri lagi, setiap individu yang berada dalam kawasan PKPD wajib menjalani ujian saringan termasuk rakyat Malaysia bagi memastikan wabak COVID-19 tidak menular. Beliau turut mencabar Al Jazeera menyenaraikan mana-mana negara yang memberi kebebasan kepada warga asing tiada dokumen perjalanan sah untuk berada di negara mereka. Daripada 68,829 pekerja asing yang disaring, 2,579 didapati positif dan dirawat di hospital. Manakala bagi yang ditahan di 4 depoh tahanan, 4,924 daripada mereka sudah disaring dengan 777 didapati positif. Kesemua mereka diberi rawatan di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEPS. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah pula menyifatkan laporan Al Jazeera itu tidak menggambarkan pengurusan menangani COVID-19 yang sebenar oleh kerajaan Malaysia. Sebaliknya, media berpangkalan di Doha kata itu telah memberi imej buruk kepada negara apabila menggambarkan Malaysia kononnya sebuah negara yang menindas pekerja asing. Pada saya adalah tidak sepatutnya. Kemudian apabila bercerita tentang layanan kita berkaitan dengan COVID-19 di Malaysia, sesiapa saja yang kena jangkitan COVID-19, rakyat, pekerja asing yang sah, parti, semua dilayan di hospital kerajaan dengan duit rakyat Malaysia yang membayar cukai. Jadi yang itu tidak diceritakan di situ. Siap kita hantar ambulan lagi untuk ambil kalau mereka berada di rumah dan sebagainya. Kemudian dia membesar-besarkan cerita tentang kawat berduri. Kawat berduri hanya berlaku di kawasan-kawasan PKP yang diperketat, dan itu semua kena. Rakyat Malaysia pun kena kepung dengan kawat berduri, dan ini bukan soal diskriminasi, tidak. Pada kita nak mengawal keadaan, jadi tak timbul soal diskriminasi. Beliau mengulas perkara itu selepas melawat Jabatan Penyiaran Melaka. Kerajaan ini memihak kepada kehendak rakyat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, sudah pasti rakyat mahu melihat semua orang yang tinggal di negara ini mengikut undang-undang ditetapkan. Beliau merujuk laporan berita antarabangsa Al Jazeera yang mendakwa Malaysia mendiskriminasi parti. Rakyat nak melihat supaya semua orang yang duduk dalam negara ini mengikut undang-undang yang ada dalam negara. Kalau mereka mahu bekerja di sini, biarlah mereka mempunyai permit dan juga dokumen yang sah. Bukan kita tak mahu mereka bekerja dengan kita. Beliau menyatakan selepas menyaksikan penerimaan 2 kapal peronda Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM generasi baharu di Pelabuhan Klang. Dalam pada itu, Kesatuan Perkhidmatan Imigresen Semenanjung Malaysia KPISM menyelar laporan oleh Al Jazeera itu. Presidennya Nur Hisham Murujan berkata tindakan membantras pendatang asing tanpa dokumen di negara ini mengikut lunas undang-undang dan peraturan yang perlu dihormati semua pihak. Laporan itu bersifat berat sebelah serta tidak tepat daripada segi fakta dan situasi.
Bukan hanya parti yang berada di beberapa kawasan PKPD tidak dibenarkan keluar dari kawasan selama tempoh kuarantin ditetapkan, rakyat tempatan turut sama perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Dalam satu kenyataan, jelas beliau lagi, kerajaan memperuntukkan pembelanjaan yang besar bagi menanggung kos termasuk penyediaan makanan, tempat tinggal dan rawatan kesihatan ketika dan sebelum pelaksanaan PKP. Pada April, seramai 10,500 banduan asing berada di depot tahanan menjalani hukuman sementara menunggu proses penghantaran pulang ke negara asal mereka. Fasa pertama, 1,022 tahanan warga Indonesia dihantar pulang pada 9 April dan 10 April. 509 orang ke Jakarta dan 513 orang ke Medan. Manakala fasa kedua, 145 tahanan warga Thailand dihantar pulang ke Bangkok pada 23 April. Fasa ketiga, pada 26 April pula, menyaksikan seramai 607 orang tahanan warga Bangladesh dihantar pulang. Pihak berkuasa tempatan PBT di Johor giat menjalankan kerja-kerja bancian di premis-premis perniagaan bagi mengenal pasti peniaga haram dan mereka yang menyewakan lesen kepada warga asing. Ia susulan cadangan dikemukakan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin bagi meningkatkan hasil kutipan PBT menerusi pemutihan terhadap golongan tersebut. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Ayub Jamil berkata, usaha yang melibatkan 16 PBT tersebut bertujuan mendapatkan maklumat terlebih dahulu sebelum membuat keputusan sewajarnya. Sebab selama ni ada aduan, ada komplain tapi kita tak tahu jumlah dia berapa. So dengan bancian ataupun pengumpulan data ni, kita tahu daripada peniaga yang terlibat daripada Bangladesh, Aceh ke peniaga daripada negara-negara asal pun kita dapat kisah. Beliau ditemui selepas melawat kawasan pembangunan Ibrahim International Business District di Johor Bahru. 8,476 kumulatif kes yang pulih sepenuhnya dan telah discharge daripada wad dicatat semalam. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, 5 kes baharu telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,668 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah semakin berkurangan ke 71 kes hari ini. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 5 kes baru yang dilaporkan hari ini, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 2 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara iaitu pemastautin tetap. Tambah beliau, 2 kes penularan di dalam negara tersebut melibatkan 1 kes di Kuala Lumpur dan 1 di Selangor. Melaka diisytiharkan sebagai negeri hijau selepas 14 hari bebas daripada jangkitan COVID-19. Ketua Menterinya, Datuk Sulaiman Ahmad Ali, ketika memaklumkan perkara tersebut berkata ia adalah hasil usaha pelbagai pihak khususnya para petugas barisan hadapan. Datuk Sulaiman menyatakan ia membuktikan bahawa normal baharu mula dijadikan amalan seharian bagi pasca COVID-19. Alhamdulillah belum sampai lagi berakhirnya kalau perintah kuala pemulihan ni pada 30 Ogos hari ini menjadi sejarah dalam negeri Melaka. Kita dapat mensiarkan hari ini bahawa Melaka adalah negeri hijau yang boleh saya katakan kita dapat membangkitkan semula ekonomi negeri Melaka. Bunga mawar subur di taman, harum mewangi tidak terkata. Kepada frontliners, kami doakan agar dilindungi Allah sentiasa. Beliau ditemui pemberita di Seri Negeri. Dalam pada itu, beliau menasihati rakyat di negeri itu agar tidak leka dan mengambil mudah arahan yang dikeluarkan kerajaan dan Kementerian Kesihatan KKM. Ia bagi memastikan Melaka kekal sebagai negeri hijau sekaligus aspirasi menuju negeri lestari dapat dilaksanakan. Pematuhan prosedur operasi standard SOP di tadika seluruh negara sejak dibuka semula 1 Julai lalu mampu menjadi nilai tambah kepada amalan positif kehidupan harian kanak-kanak.
Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, pematuhan norma baharu juga penting dalam memberi keyakinan kepada ibu bapa untuk menghantar anak ke tadika. Dalam suasana COVID, kita nakkan ibu bapa boleh bekerja tanpa rasa bimbang dan ragu tentang anak-anak mereka. Jadi dia boleh hantar anak taska atau tadika dan mereka boleh terus kerja untuk dapat pendapatan. Beliau menyatakannya dalam sidang media sempena lawatan kerja ke Tabika Kampung Muhibah Beaufort. Mengulas mengenai fasiliti tadika dan taska di Sabah, beliau menjelaskan tadika di seluruh negara beroperasi dengan standard serupa termasuk daripada segi kemahiran tenaga pengajar sama ada di bandar dan luar bandar. Mengenai usaha menaik taraf beberapa tadika di negeri itu pula, Datuk Dr. Abdul Latif menjelaskan ia belum dapat dilaksana kerana berhadapan kekangan status tanah. Pada majlis sama, Datuk Dr. Abdul Latif turut menyampaikan sijil penghargaan kepada wakil sukarelawan Kemas Sabah yang telah menghasilkan 6,650 helai peralatan pelindungan diri PPE setakat 30 Jun lalu. PPE tersebut dihasilkan 70 sukarelawan Kemas dari 4 daerah iaitu Sandakan, Penampang, Silam dan Kudat. Prosedur permohonan pensijilan halal sedia ada akan diteliti semula. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata, operasi pengurusan dalam tempoh PKPP ini akan dipermudah namun tidak tersasar daripada piawaian standard halal sebenar. Saya bercadang insya-Allah tuan-tuan untuk prosesa masalah halal ini kita akan cuba permudahkan. Bukan kita nak menyukarkan. Cuma kena menyempurnakan atau melengkapkan syarat-syaratnya sebab kita faham dalam situasi PKP COVID-19 ini sudah tentu akan menyukarkan. Jadi itu juga salah satu daripada hal yang saya cuba ambil prihatin yang sungguh-sungguh. Beliau tidak menolak kemungkinan tempoh kelulusan yang sama antara yang menyukarkan pemain industri halal negara mengemukakan permohonan tersebut. Beliau menjelaskannya kepada media di ibu negara. Elak 3S iaitu sempit, sesak dan sembang. Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Datuk Dr. Norlizan Muhammad Nur menegaskan pelaksanaan SOP penyembelihan normal baharu akan lebih berkesan jika 3S tersebut dielakkan, terutama bagi aktiviti penyembelihan yang tidak dilakukan di rumah sembelihan seliaan JPV. Di mana yang kita sedia maklum? Dalam menjalankan etik korban, sedia tidak dijalankan di rumah sembelih kerajaan ataupun rumah swasta diizinkan. Di tempat luar boleh jalankan tapi dengan syarat dapatkan permit penyembelihan luar yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan. Yang kedua ialah sijil kesihatan untuk memastikan bahawa tindakan itu benar-benar sihat dan bebas daripada jangkitan penyakit. Beliau ditemui selepas menjadi panel program bicara pengguna di Angkasa Puri. Jelas beliau lagi, pihak yang ingin melaksanakan ibadah korban di luar lokasi berkenaan perlu mendapatkan permit kebenaran daripada JPV di kawasan masing-masing sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pelaksanaan ibadah berkenaan. Pegawai JPV juga akan ditempatkan di kawasan yang terbabit bagi memastikan SOP dipatuhi. Demi mengembalikan keyakinan pendeposit dan pelabur terhadap Lembaga Tabung Haji TH, Jawatan Kuasa Pelaburan TH akan diwujudkan. Barang itu akan memastikan sebarang transaksi dan polisi pelaburan diurus secara lebih berhemah dan telus. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syari, melalui jawatan kuasa itu, segala bentuk pelaburan akan dipantau termasuk pengurusan dana anak-anak syarikat di bawah TH. Dalam mesyuarat pasca Kabinet Agensi 2 minggu lepas, saya telah pun mengarahkan supaya ditubuhkan perkara itu dan sudah diambil maklum oleh pihak pengurusan tabung haji. Belum lagi dilaksanakan dan kita sedang dalam proses beberapa ahli lembaga pengarah yang sesuai, mungkin ada sedikit rombakan kecil dan sebagainya yang melibatkan
usaha ke arah penubuhan komiti ini akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Jadi sehingga hari ini belum lagi ada, cuma dalam peringkat cadangan yang akan diteliti secara lebih mendalam. Selaras itu juga, beliau tidak menolak kewajaran bagi menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat dakwaan penyelewengan yang berlaku dalam pengurusan TH terdahulu. Perkara ini akan dibincangkan bersama Perdana Menteri untuk tindakan lanjut. Beliau menyampaikan simbolik sumbangan tabung musaadah COVID-19 JAKIM berjumlah RM100,000 kepada Pusat Asuhan Tunas Islam PASTI di Kompleks Islam Putrajaya. Kes rasuah projek pembinaan terowong dasar laut di Pulau Pinang. 3 lagi exco kerajaan negeri hadir di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi memberi keterangan. Mereka yang hadir ialah Exco Perumahan Kerajaan Tempatan, Perancangan Bandar dan Desa Jagdick Sing Dio, Exco Pembangunan Wanita Keluarga dan Keterangkuman Gender Chong Eng dan Exco Kebajikan, Alam Sekitar dan Masyarakat Penyayang Phi Bon Poh. Ketiga-tiga tiba secara berperingkat bermula jam 9.30 pagi. Pegawai SPRM turut ke bangunan pentadbiran kerajaan negeri di Kompleks Tun Abdul Razak, Komtar, sebelum ketiga-tiga Exco tiba di Ibu Pejabat SPRM. Sebelum ini, pada 3 Julai lalu, beberapa petugas di Komtar telah memberi keterangan berkaitan projek sama. Bekas pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Jeffrey Chew, antara yang direman 4 hari bagi membantu sesatan dan dibebaskan 4 Julai lalu dengan ikat jamin RM100,000. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yeow, dijangka memberikan keterangan berhubung projek RM6.3 bilion itu. Kempen pemilikan rumah akan diperkenalkan semula. Melalui kempen ini, pengecualian duty stamp akan diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang bernilai antara RM300,000 hinggalah RM2.5 juta. Selain itu, had pembiayaan bagi pinjaman rumah ketiga dan seterusnya bernilai RM600,000 ke atas tidak lagi tertakluk kepada 70% daripada nilai rumah semasa tempoh program kempen pemilihan rumah tertakluk kepada pengurusan risiko dalaman institusi keuangan. Baik, sedikit perkembangan di luar negara. Arab Saudi semalam telah membuka pendaftaran untuk ibadat haji bagi warga asing yang sedia ada di dalam negara itu. Dianggarkan 70% jemaah pada tahun ini adalah terdiri daripada warga asing. Jumlah keseluruhan jemaah yang dibenarkan pada tahun ini adalah kira-kira 1,000 orang. Menurut Kementerian Haji, warga asing yang menetap di negara itu berusia antara 20 hingga 65 tahun dan tiada sejarah penyakit seperti diabetes dan jantung dibenarkan untuk mendaftar menerusi dalam talian. Ia dibuka sehingga Jumaat ini. Lagi 30% jemaah lagi adalah dalam kalangan penduduk tempatan. Mereka akan dipilih berdasarkan data sedia ada dan tiada sebarang penyakit. Para jemaah juga akan dikenakan ujian saringan COVID-19 sebelum tiba di Kota Mekah dan dikehendaki kuarantin di rumah selepas selesai mengerjakan ibadat haji. India kini menjadi negara ketiga di dunia catat kes positif COVID-19 tertinggi. Jumlah kes positif setakat semalam sudah melepasi 700,000 orang. Malah dalam tempoh 24 jam, 24,000 kes positif dilaporkan. Seperti negara-negara lain, kerajaan India secara beransur-ansur menarik balik perintah berkurung bagi memastikan kelangsungan sektor ekonomi. Bagaimanapun, kes positif saban hari terus meningkat. Bandar-bandar utama seperti New Delhi dan Mumbai adalah antara yang paling terjejas. Masing-masing merekodkan antara 100,000 kes dengan 3,000 kematian di New Delhi dan 5,000 kematian di Mumbai. Susulan itu, New Delhi turut membuka hospital sementara dengan menempatkan 10,000 katil.
Hujan lebat yang berterusan di bahagian barat daya Jepun menjejaskan usaha ribuan pasukan keselamatan untuk menyelamat penduduk. Situasi ini dikhawatiri meningkatkan lagi kes kematian susulan berlakunya banjir besar dan tanah runtuh. Ketika ini dianggarkan 50 orang maut di bahagian barat Jepun sejak Sabtu. Hujan lebat menyebabkan paras air sungai meningkat mendadak. Perdana Menteri Shinzo Abe turut memberi amaran agar semua rakyat mengambil langkah menjaga keselamatan. Malah hujan lebat dijangka berterusan sehingga tengah hari ini. Di wilayah paling teruk iaitu Kumamoto, sekurang-kurangnya 13 orang hilang. Banjir menyebabkan jalan raya dan jambatan musnah selain menyebabkan kawasan komuniti terpisah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat ke majlis menghadap perpisahan Duta Besar Indonesia ke Malaysia Rusdi Kirana dan isteri di Istana Negara. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Samsudin memaklumkan Al-Sultan Abdullah menzahirkan bahawa Indonesia adalah sahabat yang akrab dan amat gembira dengan jalinan hubungan diplomatik kedua-dua negara sejak 63 tahun lalu. Al-Sultan Abdullah bertitah bahawa sebagai dua negara berjiran dan pengasas ASEAN, Malaysia akan terus komited untuk memperkukuhkan hubungan serta kerjasama dengan Indonesia ke tahap yang lebih komprehensif. Baginda menzahirkan harapan agar kerjasama yang sedia ada khususnya dalam hubungan ekonomi dua hala dapat diperkukuhkan dan usaha ke arah integrasi ekonomi ASEAN dapat dicapai. Dalam pertemuan itu, Yang di-Pertuan Agong turut menyentuh isu-isu dua hala lain seperti kerjasama menangani impak COVID-19, penubuhan pusat pembelajaran komuniti di Malaysia serta pemeliharaan dan kebajikan nelayan kedua-dua negara. Rusdi berkhidmat sebagai Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia ke-16 pada 17 Ogos 2017 dan bakal menamatkan tugas serta dijangka pulang ke Indonesia pada Khamis. Pengiktirafan Melaka sebagai tapak warisan dunia adalah simbol kegemilangan sejarah Malaysia dan penyelarayannya itu sebagai testimoni kepada pengiktirafan antarabangsa. Melaka, tapak warisan dunia, simbol kegemilangan sejarah Malaysia. Detik bersejarah itu terus diingati bagi penduduk Melaka, khasnya pada 7 Julai ini, hari ulang tahun pengisytiharan Melaka sebagai tapak warisan dunia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan UNESCO. Keputusan pengiktirafan itu diumumkan pada persidangan tahunan ke-32 di Quebec, Kanada pada tahun 2008. Sebagai bandaraya pesisiran Selat Melaka yang isytiharkan tapak warisan dunia, pengiktirafan tersebut diperolehi bersama Georgetown, Pulau Pinang. Kedua-dua negeri ini dipilih bagi kategori warisan budaya. UNESCO memperakui Melaka sebagai tapak warisan dunia kerana bandaraya Melaka merupakan hasil 500 tahun pertemuan budaya serta hubungan perdagangan antara timur dan barat. Kewujudannya terhasil sejak peringkat awal terhasal Malaysia menerusi Kesultanan Melayu Melaka sebelum zaman penjajahan Portugis disusuli Belanda, Inggeris dan Jepun. Pencapaian ini bukan mudah, proses ke arah itu menerima pelbagai rintangan dan halangan.
64 pemain dan jurulatih skuad senior melaporkan diri di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara selepas latihan ditangguhkan hampir 4 bulan susulan penularan pandemik COVID-19. Semua pemain termasuk 35 pemain pelapis perlu menjalani kuarantin selama 24 jam di bilik penginapan masing-masing sementara menunggu keputusan ujian catatan COVID-19. Sebelum ini, 17 pemain termasuk 8 yang berada di bawah program Road to Tokyo RTT menamatkan latihan pusat selama 30 hari yang bermula 1 Jun lalu dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Chun Han menjelaskan fokus utama adalah bagi mengembalikan prestasi pemain seperti sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sekurang-kurangnya tempoh sebulan diperlukan bagi mengembalikan prestasi pemain dalam skuad senior manakala pemain pelapis lebih mudah menyesuaikan diri kerana sudah menjalani latihan 2 minggu lebih awal dengan negeri masing-masing. Antara yang teruja kembali ke gelanggang latihan, pemain perseorangan negara Goh Jin Wei yang yakin dalam tempoh sebulan dapat memperbaiki kelemahan dirinya. Because I can recover from my injury or whatever, I can fix my weakness. So I have ample of time to work on it. Pasukan Hokedemi akhirnya menarik lafaz lega selepas menerima hadiah wang kemenangan Liga Hoki Malaysia 2020. Pasukan hoki yang dimiliki Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin itu menanti hampir 5 bulan apabila mencatat sejarah menjuarai Liga dalam penyertaan sulung mereka Februari lalu. Menerusi satu kenyataan, Barisan Pengurusan Hokedemi mengesahkan menerima wang kemenangan itu dan mengucapkan terima kasih kepada Konfederasi Hoki Malaysia MHC yang bekerjasama sewajarnya dalam menyelesaikan pembayaran. Pihak Hokedemi percaya melalui pembayaran itu dapat membantu meringankan beban para pemain yang rata-ratanya terjejas akibat penularan COVID-19. Selain itu, ia membuktikan MHC sentiasa prihatin dengan nasib para pemain selain memastikan kebajikan pemain terjaga kerana terdapat pemain yang hanya bermain secara separuh masa. Baik, berita pagi berakhir di sini. Kekal setia bersama Berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Burishta Wahnafi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.